Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Saya tak sabar nak cerita malam ni sebab hari tu saya cerita tentang minuman yang terbaik untuk orang yang berpenyakit ginjal, dan ramai yang menyoal saya tentang celery. Saya dah cerita, tapi malam ni boleh saya kemaskinikan sedikit sebab mungkin bagi anda yang pertama kali mencuba celery yang neat, maksudnya yang pure. Ramai orang yang pernah masuk apple lah, masuk lime lah, masuk cinnamon dan sebagainya, itu tak salah. You kena belajar minum pure celery juice yang hijau tu, dan kalau boleh sebelah pagi perut kosong. Ingat tu dulu, itu adalah minuman, tetapi malam ni kita nak fokus kepada makanan. Okay? Yang penting minuman dulu sebab ini ada kaitan dengan buah pinggang, dan terutama sekali bagi mereka yang atas pada stage 3, 4, 5. You harus dengar elok sebab stage 1, 2 tu kadang-kadang you tak ada komplain apa-apa langsung ataupun tidak ada gejala apa-apa. Kadang-kadang pergi check medical check up pun you nampak normal je, kecuali kalau dah tengok GFR tu kan, you punya result tu bawah pada 90 kan, you risau sikit lah. Tapi kalau bawah pada 60 malam ni harus dengar elok sebab ramai, paling-paling 1/8 daripada kita yang bermasalah tentang buah pinggang. Kalau stage 5 tu jangan putus asa, dengar aja dulu, tengok macam mana kita boleh cuba bantu atau tidak. Walaupun ramai orang kata dah tak boleh langsung reverse, saya masih merasakan masih ada peluang. Kalaupun tak boleh full 100%, sekurang-kurangnya daripada 3 kali dialisis tu kita boleh bekerjasama dengan nephrologist ke, dengan pakar-pakar buah pinggang anda. Kalau you improve betul-betul, mungkin dia boleh turun ke 2 kali seminggu. Itu pun dah kira improve kan, betul tak? Baik, malam ni kita cuba daripada stage 3 nak pergi 2, kalau boleh pergi 1. Walaupun ramai orang kata tak boleh, saya dah pernah tengok dan saya sendiri tengah menghadapinya. Jadi orang nak kata apa katalah, asalkan kita jangan terlalu orang kata apa sombong sampai tak mau dengar langsung. Ada cara tak lain yang mungkin kita boleh bantu secara dua-dua sekali, konvensional dan juga secara natural. Baik, malam ni saya nak bagi 10 jenis makanan yang you harus fokus. So nombor 1 ialah jangan lupa kepada cara makan yang pertama saya nak cerita ni. Okay, nombor 1 brown rice, lepas tu fruits, lepas tu dengan raw vegetable. 3 ni saya fokus dahulu. So 3 yang pertama ni adalah top, sebab banyak nanti lebih daripada 10 pun, tetapi saya bagi top 10 dahulu. 10 ni bermula daripada 3 dahulu. Brown rice, okay, secukupnya, jangan lebih daripada 1 cup. 1 cup tahu tak, 1 cawan. Brown rice tu you masak elok kan. Kalau orang tak biasa, dia kadang-kadang air dia tu kena tukar sikit pada nasi putih biasa. So walaupun orang kata brown rice kuat dengan sedikit tinggi daripada potasium yang daripada nasi putih, tapi nasi putih lebih teruk daripada brown rice dari segi karbohidratnya. So you tak boleh langsung gula, saya tak benarkan. So brown rice is okay kalau siapa yang nak kena makan nasi juga. Kalau you boleh kurangkan langsung nasi, lagi bagus. Tapi kalau nak beras perang, ada banyak dah kes-kes yang bila dia berkawan dengan sayur yang raw, sayur yang mentah yang boleh makan mentah seperti ulam-ulam, ataupun yang kena celur pun tak apa, tapi asalkan sayur tu fresh. Okay, so you kena jangan sampai layu jadi dah kuning, dah lembik semua tu, itu dah tak ada zat dia lagi. Kita nak pakai zat dia untuk lawan balik masalah penyakit you ni. Okey, maklum saja you dah tahu bila buah pinggang rosak, banyak benda yang terlepas. Umpamanya protein you terlepas, ada kebocoran. Kalau teruk sangat nanti you dah tak boleh kontrol you punya sodium, potasium, fosfat, protein. Empat ni kena kontrol. Jadi makanan ni semua ada kaitan dengan sodium, potasium, fosforus dengan you punya protein punya intake. Sebab bila kidney tu daripada 3 nak pergi 4, 5 dah langsung dia tak boleh keluarkan. Jadi you punya potasium tu dengan sodium dengan you punya fosfat tu dah bertarabur ke dalam badan, boleh jadi macam-macam dan boleh bawa maut pun. Boleh faham? Okey, baik. So balik kepada brown rice, kalau siapa yang nak makan nasi itu bagus. So saya habiskan cerita brown rice dahulu. Memang dia ada kesan terbaik sebab dia ada banyak vitamin, dia ada banyak, terutama sekali B vitamin, very good, dan dia ada chromium dan dia ada zinc. Dengan syarat yang tak polish punya. Brown rice pun dengan polish juga, you bayangkan. So cari yang you tengok dalam, kadang-kadang kat Shopee pun ada, kat Lazada pun ada. Sekarang ni apa yang tak ada, betul tak? Pakai online je. You tulis kat situ nak organic brown rice unpolished. Saya ulang, organic brown rice unpolished. Dan you masak, biasakan mulut tu makan benda-benda macam ni, insyaAllah bagi mereka yang gian dengan nasi juga.
Baik, kalau tak mau nasi, you boleh ganti dengan ubi seperti ubi kayu ataupun ubi keledek. Jangan ambil ubi kentang sebab ubi kentang tinggi potasium. Okey, you tak boleh ambil bahan-bahan yang tinggi potasium. Faham tu? Okey, satu, saya dah habis brown rice. Nombor dua, barley. Hari tu saya cerita barley drink. Yang tu you wajibkan diri you selang-seli dengan celery. Okey. Minuman celery, lepas tu barley, lepas tu celery, lepas tu barley. So 3 atau 4 kali sehari ni lebih pada mencukupi. Paling-paling kurang 2 kali. Sama ada celery dahulu yang bagus. Bangun-bangun malam daripada nak pergi sebelum subuh tu dah terus ambil kosong perut tu, ambil terus celery. Sedap, no problem. Lepas tu pukul 9, 10 nanti barley. Lepas tu petang pukul 4 ambil balik celery. Pas maghrib nanti you ambil barley lagi sekali. Jangan sebelum tidur minum semua yang saya cerita ni. Sebab apa? You akan terkencing-kencing nanti. So balik kepada barley lagi sekali. Minum dah habis, kan dia ada isi dia. You boleh buat macam nasi juga. You understand tak? Macam barley rice lah contohnya. Biasakan. Lepas tu kalau nombor 3 dari segi makanan stabil ni, yang orang panggil makanan yang stable ni kan, orang biasa nasi. Kalau tidak sekarang ni brown rice pula tukar, lepas tu barley pula. Lepas tu boleh ambil oat, OAT, oat yang organik juga. Cukup 3 ni cukup. Okey, tak payah you nak cari gandum dan sebagainya. Takut nanti sekarang ni gandum pun tak berapa selamat sangat. Okey. Alright, so far habis tentang makanan yang staple yang nak kena letak bagi orang lepaskan geram dia. Tetapi yang penting ialah DND diet. Saya dapati mana-mana grup pun dia orang tidak ada konflik dengan DND diet ni. Sebab saya check balik sama ada saya lebih sangat buah ke, lebih sangat sayur ke. Rupa-rupanya bila orang kena kidney disease, sebab asal usulnya kidney disease ni ramai 70% daripada mereka ialah terdiri daripada diabetic ataupun high blood pressure. Betul? Kan, jadi kita sebenarnya berbalik kepada membetulkan cause ataupun root cause ataupun yang belum kena pre-diabetic. Jadi penyebab sebabnya ialah yang tu yang kita kena betulkan dahulu. Berarti diet baliklah. So sama juga bila you dah kena sakit kidney ni, you sama ada stage 1, 2, 3, 4, especially up to 4, you masih berpeluang kalau ikut DND diet. Apa DND diet? Saya dah mengajar banyak kali. Secara ringkasnya, dia banyak mainkan air dengan garam. Tapi sekarang sejak saya sarankan celery juice pure dan barley juice, air barley. Okey, air barley tu you boleh campur sikit nak bagi bubur lime ataupun nak bubur cinnamon, okey. Tapi bukan celery juice, tak boleh buat apa-apa, pure. So bila DND diet tu kira air kosong dulu. Dengan DND diet sekarang you masukkan, kalau nak hilang kebosanan air kosong dengan garam tu calik tu kan, you ganti dengan celery juga. So DND diet sekarang air belah pagi digantikan dengan celery juice. Lepas tu jangan makan apa-apa dalam setengah jam, baru ambil buah-buahan, atau sejam kemudian baru ambil buah-buahan kali 10 berat badan kali 10. Sampai pukul 12 ikut saya makan sayur-sayuran dan ulam-ulaman yang menghijau. Apa saja yang menghijau ni, kecuali saya bagi kecuali ya, yang paling hijau seperti bayam, seperti beetroot. Beetroot kalau dia punya sayur tu, beet dia boleh minum, tetapi dia punya sayur tak boleh. Very high in potassium. Kalau ada keladi tak boleh, avocado tak boleh, spinach tak boleh. Bila yang stage 3 ke atas, stage 1 tu no problem, ikut je macam DND diet biasa. Lepas tu all beans and chickpeas, kacang kuda pun tak boleh. Dal tak boleh. Lalu stage 4, stage 5, especially stage 4, stage 5, kelapa muda kurangkan sikit walaupun bagus, tapi kurangkan minum air kelapa muda. Ni dari segi air. Boleh ingat tak saya kata apa ni? Okay, nanti tengok balik lah. Apa lagi yang you tak dibenarkan dari segi sayur-sayuran tengah hari tu kan banyak kena sayur. Okay, dengan yang tak boleh je, lain tu semua boleh. Mushroom kurangkan, lepas tu kurma walaupun bagus, tetapi untuk tujuan ni you sabar sekejap. Lepas tu black beans, green peas, kacang-kacang yang hijau tu. Okey, lepas tu ada satu jenis kacang yang tak dibenarkan, almond, tinggi potasium. Orange pun tinggi potasium, carrot pun tinggi potasium. Okey, ingat bila saya kata tinggi potasium ni bila you mendekati stage 4,
nak masuk stage 5. Langsung jangan pegang potato dengan kulit-kulit dia sekali, jangan ya. Okey, lepas tu yam, keladi. Lepas tu keladi tu not so bad lah sebab dia banyak serat. Tapi yang paling kita nak jaga ialah beetroot punya sayur tu. Okay, avocado memang very high in potassium but it's very good. Kalau stage 1 tu no problem. Saya ulang, stage 1 tu macam biasa, amalkan macam biasa. 3, 4 yang kena jaga betul-betul ni. Spinach, bayam yang menghijau. Lepas tu 5 beans, pinto beans, semua beans ni. Lepas tu kacang kuda, coconut water yang bila stage 4 kurangkan sikit. Stage 5 lagi jaga-jaga kalau you dah potassium dalam air kelapa tu very high. Mushroom, cendawan, kurma. Stage 3, stage 4 hati-hati. Green peas, black beans, almond, orange dan carrot. Itu dari segi apa yang you jangan makan. Okay. Baik, sekarang tiba masanya saya cerita tentang apa yang you itu kalau you terambil ataupun masuk dalam sayur you, katakan ada sikit lah potato ke, ada sikit avocado ke, spinach, bayam, you nak ambil satu sudu, silakan. Bukanlah sampai tak boleh tempuh, tak boleh sentuh. Tetapi yang sebenarnya tak boleh sentuh dari sudut pemakanan solid food, dengar ya, ada dalam DNA diet pun dah disebutkan 3, iaitu gula completely, sama ada nampak tak nampak, you faham Nombor 2 ialah susu, no. Okey, buat sementara waktu sampai you rasa you lega sikit, insyaAllah. Dan last sekali ialah daging, terutama sekali daging yang diproses. Bahkan semua jenis makanan yang proses is out. Saya ulang, semua processed food is completely out. Ni cerita you sebelum ganti dialisis lagi ni, belum ganti buah pinggang lagi. Kalau stage 5 dah memang tak banyak benda yang kita boleh buat. Namun saya tak nak lah you putus asa pula kan. Tapi saya kata ni sementara kita boleh berlawan. So no nugget, no sausage, no burger, no frozen food yang dah berapa bulan tu, semua tu yang ada preservative, out. French fries out. Anak-anak you kan rajin makan nugget sekarang kan. French fries kan, buatlah. Bertahun-tahun dia masa muda dia okey lagi kan. Masuk sekarang umur berapa dah sakit? 25 dah ada masalah kidney problem. 20-an abang akak sekalian. Dah peringkat anak cucu kita dah, betul tak? Jadi you kena hati-hati. Saya bagi nasihat sahaja. Kalau you tak mau dengar, nak buat macam mana? Itu pantang larang yang bukan kata tak boleh jamah. Tengok pun jangan. Pasal apa? Kita ni manusia lemah. Kalau tengok kuih akok ke, kuih jalan emas ke, serimut ke, kuih lapis ke, ketayap ke, Masya Allah. Saya pun terliur kalau dengar cerita sendiri kan. Jadi no. Lepas tu benda yang saya suruh tolak dulu. Lepas tu kita suruh apa benda yang you boleh makan kan. Yang kena tolak ialah bahan-bahan minyak yang omega 6 ni. You pernah dengar kan minyak jagung, minyak matahari, minyak yang tergoreng pisang petang-petang tu, minyak jagung terutama sekali kan. Brand-brand tak kisahlah, tapi asalkan yang datang daripada sayur-sayuran yang telah dihydrogenate kan, dia dah compress, dia dah heat up. Minyak tu memang ada banyak omega 6. Omega 6 tu menyebabkan lebih radangan, inflammation. Okey, itu dari segi yang tak boleh makan. Okey, sekarang apa lagi yang boleh makan? Saya dah kata tadi brown rice boleh, barley boleh, oats boleh. Sekarang raw vegetable. Takkan semua tak boleh pula kan? All kind of greens, especially yang kurang hijau. Saya ulang. Selalunya saya kata all green leafy vegetable kan. Tapi kalau lagi gelap, lagi hijau, you cuba kurangkan sikit. Sebab apa? Hijau-hijau tu dia selalunya kuat dengan dia punya mineral. Sebenarnya bagus. Tetapi disebabkan buah pinggang kita tidak boleh mengeluarkan atau menapis secara secara baik, secara yang berfungsi secara betul, maka dia sangkut-sangkut nanti benda yang elok pun. Potasium kalau tinggi pun tak bagus kan. Sodium pun sama juga. Jadi bengkak kaki dan sebagainya sebabkan terlalu banyak bahan-bahan yang tinggi potasium. So ambil setakat bayam tu okey, tapi kalau ada gelap lagi seperti kale, seperti bayam pun ada yang hijau, betul-betul hijau kan. So hati-hati sikit. Yang ringan seperti brokoli, cauliflower, lettuce kan. Lepas tu you pernah dengar parsley, cucumber, timun, arugula. Okey, arugula ni dia you tengok dalam salad-salad selalu ada betul lobak, banyak lagi. Seaweed boleh. Lepas tu cili bengali tau, cili besar tu
yang warna merah, kuning, orange tu, yang tu bagus sangat. Apparently this chili is one of the best recommended untuk you buat sebagai salad you. Lepas tu kita orang Melayu pula ada ulam raja, ulam tenggek burung, ulam gajus, pucuk apalah. Okey, kalau perlu rebus, you rebus dulu, jangan risau, all kind of ulam dibenarkan. Walaupun apa-apa pun tak, kalau you nak makan sampai sepinggan penuh ulam tu tak, you boleh makan dengan sambal you, tapi tak mau yang ada belacan, boleh tak? Ambil sambal yang you buat sendiri tanpa belacan. Sebab apa? Dalam belacan tu ada benda-benda yang jeruk, lepas tu ada benda-benda yang ikan bilis kan, ada apa, ada shrimp, ada udang semua kan, tu tak? You hati-hati. Yang paling bagus ialah celery. Balik kepada celery. Tadi pagi katakan kita dah minum air, ni dah malam ni kan, tadi sebelum maghrib katakan hari ni kita puasa kan tadi kan, so dah minum tadi dah semua, malam ni kalau you lapar-lapar, you nak gigit-gigit, you gigit celery. Padahal lepas pada pukul 8.30 tadi kita dah puasa balik, puasa malam pula kan, kita tak makan, kita boleh minum. Sikit-sikit nak ambil kacang-kacang pula boleh, jenis seperti apa tu, macadamia, pistachio, kacang macam kuaci pun boleh, pumpkin seeds, kecuali almond saja, sebab almond terkenal dengan potasium yang tinggi. Banyak lagi lah lain daripada yang saya kata jangan tempuh tadi kan, lain semua okey, you ambil lah. Sayur macam mana dan banyak mana pun is okay, no problem. Kecuali yang terlalu menghijau tu you kena kurangkan sikit. Kadang-kadang dia tinggi dengan mineral-mineral seperti potasium dan even sodium pun ada. Jangan kata sayur semua tak ada garam semua. Cuba you rasa celery tengok, kan dia masin-masin sikit tu. So dia ada sodium, dia ada potasium. Maka kalau ada buah-buahan yang you nak makan, cuma tolak ke tepi avocado, pisang, belimbing, di orange, okey. Yang herannya orange tak berapa bagus, tak boleh, tapi lemon dengan lime boleh. Lain dia punya apa tu, dia punya khasiat dia. Tapi kita banyak buah lain pada tu. You ambil grapes, terutama sekali grape pun ada banyak warna kan, you ambil yang warna merah. Apple pun ada banyak warna, you ambil yang hijau. Pineapple boleh, apa jenis pun, pineapple, nanas. Lepas tu yang paling bagus untuk orang sakit buah pinggang ni ialah berries. Semua jenis berries, especially blueberries. Ada lagi cranberries, ada raspberries, ada strawberries. Kebanyakannya ada antioksidan. Okay? Jadi boleh tak buah-buah tempatan? Boleh sangat-sangat lah. Sebab dalam D&D diet, belah pagi asalkan you makan buah, you selamat. You jangan risau. Kecuali saya kata untuk orang sakit buah pinggang, ada buah-buah yang tinggi dengan apa tu, saya kata potasium. Contoh apa tadi? Jambu pun ada. Jambu, pisang, yang tinggi avocado. You kena hati-hati 3-4 buah ni saja. Lain tu makan, no problem. Okay? Sebab untuk orang diabetes, layanannya sama. Buah-buahan dahulu belah pagi, jangan makan benda lain. Sekarang tambah celery belah pagi. Cukup. Okay. Sekarang nak bagi booster. Booster ni selalunya kita pakai herba yang di dapur, yang biasa. Jangan kita nak fikir jauh-jauh. Kalau kat dapur apa yang ada? Ada garlic tak? Ada apa tu? Bawang putih tak? Yes. Campurlah bawang putih banyak dalam kita punya makanan tu. Especially tengah hari dan malam. Boleh. Semua jenis bawang. Very good. Semua jenis apa tu, katakan ada tak halba? Yes. You campur halba, ginger, halia. Dan tak lupa kepada kunyit lah. So sebenarnya kunyit, halia, bawang putih, kayu manis, not a problem at all. Okay. Tadi saya lupa nak cerita tentang sayur-sayuran. You boleh pakai moringa leaf, you pakai daun salam. It's not an issue. Tak ada masalah at all. So jangan sedih sangat kalau you ada apa tu, masalah buah pinggang. Masih lagi boleh hidup macam sedia kala. Alright, faham tu. Cuma kalau you dialisis, you tak boleh pergi jauh daripada you punya center tu lah. Itu pun makanan ikut macam saya cerita ni. Dan jaga air. Bila doktor kata 500 ml, you ikut dulu 500 ml. Bila you lega besok, you naik 600 ml. Harus naik sampai you boleh menitis balik kencing tu. Sebab dah lama tak boleh kencing kan, betul tak? Dah pula tu air pula tak cukup kan. Tapi itu semua bawah kawalan doktor. Baik, sambung. Minyak pula. Tadi saya kata minyak, 3 minyak yang hindari, kalau tak boleh langsung. Sekarang apa yang boleh pula? Satu ialah
minyak olive oil. Memang bagus, terkenal untuk orang sakit buah pinggang. Olive oil is one of the best. Dan sejak kebelakangan ni minyak kelapa sawit is also very good sebab ada vitamin E semua. Lepas tu coconut oil, virgin coconut oil is very good. VCO, sebab tu saya buat daripada kanak-kanak lagi, saya buat apa tu, nama Lorix, sebab saya tahu sangat-sangat budak-budak sekarang makan semuanya merepek. Minta maaf saya cakap ni kalau tak tahulah, mungkin orang lain saya tak tahu, tapi saya tahu cucu saya. Okay, sekarang ni bila dah besar sikit tu, dia orang dah mula dengar cakap lah, kalau dulu buah kurang makan, hari-hari nak kena ni lah, apa, frozen food. Masya Allah. Yang bagus sekarang zaman moden ni ialah kalau you boleh minyak ikan, saya selalu kata minyak ikan is the best. Tetapi kalau tak ada, sebabkan masalah radangan buah pinggang semua ni, inflamasi, you ambil saja enchi oil. Senang je. Ambil 2 sachet pagi, 2 sachet malam. Ya, kalau dah baik, bukan dah baik, kalau rasa badan dah ringan besok, sebab buah pinggang ni dia tak boleh baik dalam sebulan 2. You kena amalkan istiqamah, lama kelamaan insya-Allah. Dan you kena percaya setiap penyakit ada ubat, termasuk penyakit buah pinggang. Walaupun orang kata tak ada can langsung. Tak mungkin. Kalau kita lawan kata Allah, berarti kita dah tak pandai nak belajar. Kat mana lagi ilmu yang kita nak. Takat manusia kata tak boleh, saya tak percaya. Sebab apa? Dulu ramai juga kata diabetes tak boleh cure, betul tak? Betul tak betul? Tapi sekarang kalau you masih lagi tak boleh cure diabetes you are outdated. High blood pressure pun sama. Kolesterol lagi sama. Jadi yang orang kata dulu tu tak semestinya, asalkan tak berlawanan dengan dalam Quran kita, insya-Allah. Sebab tu buah-buahan masih dibenarkan. Okey. Sebab tu saya, kalau you nak buat keto, no problem. Sebab orang selalu tanya saya, dok boleh buat? Boleh buat, tapi you tak boleh halang orang makan buah langsung. You sampai tak boleh langsung makan buah, mana kita nak boleh ikut? Sebab dalam Quran pun kata boleh makan buah, betul tak? Cuma tak bolehlah makan sebanyak yang kita suka. Kalau you dah diabetes kan, itu pun ada dia punya ukuran saya bagi. So ingat, kalau tak dapat minyak ikan, ambil saja enchi oil. Saya memang Tuhan bagi rezeki, Alhamdulillah banyak peluang dengan saja enchi oil. Itu pun orang dah tiru macam-macam dia orang buat, brand apalah brand, tapi saya tetap mempertahankan RX 369 dengan apa tu DND 369 adalah saya jamin sendiri. Sebab saya yang makan, saya nak kena jaga diri saya. Yang penting ialah gula pula. Kalau you masih nak manis, stevia saja dibenarkan. Paling-paling ada mung bean ke, atau apa nama, lakanto tu, itu paling yang xylitol, zitritol semua tu tak payahlah. Okey. Gift tu masih boleh kalau you negara luar. Okey. Tapi itu pun saya lebih suka you stick to one, ambil stevia. Kalau boleh tak usah langsung lah. Kecuali kalau you nak masak tu, nak bagi rasa sikit, campur-campur manis tu, boleh lah. Okay. Honey is allowed. Okay. Honey, madu tualang tu yang kita keluarkan, ataupun you boleh beli kat mana-mana. Saya bagi tahu, asalkan original. Sebab apa? 80% yang ke pasaran semua kena tipu. Bukan saya kata, you pergi tanya Mardi, you pergi tanya orang buat survey. Faham tak? Saya pun naik takut bila saya suruh dia orang panjat kat Perak tu kan. Saya punya supply daripada Perak, madu tualang saya, madu daripada hutan. Memang pelik-pelik bau dia, kadang-kadang warna lain, kadang-kadang dia cair, kadang-kadang dia pekat kan, dia bergantung pada bunga semua kan. Tapi nak original kadang-kadang taklah secantik dengan yang tak original. Okey, garam boleh tak? Yes, you nak bagi rasa masin semua tu, selalu saya bukan kata boleh tak boleh, bahkan you wajib ambil sedikit garam, sehinggakan antara 1000 hingga 1500 miligram sehari, termasuk bila you ada masalah sakit buah pinggang pun. Kecuali kalau dia dah masuk stage 4, stage 5, doktor kata jangan langsung, yang tu saya minta you ikut doktor lah. Tapi saya tetap garam, kalau tak ada langsung dalam badan, you tak boleh berfungsi pun. Dan dalam garam-garam bukit semua ni, dia bukan garam saja, betul tak? Dia kan ada potasium lagi, magnesium, bla 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 bla. Jadi itu yang menjadikan body kita boleh sihat. Okey, baik. Kita nak habis lagi 2 line pemikiran saya ni, iaitu nombor 1 ialah jangan lupa kepada, kalau tak ada celery juice tadi ataupun tak ada air bali, you ambil air kosong pun tak apa, asalkan air hidup, maksudnya air yang tak ada klorin, air yang maksudnya bersih lah. Tak payah air suling, air yang dah ditapis elok, yang bermineral lagi bagus. Konsepnya mesti kalau dapat, rapat kepada air zam-zam. Itu adalah penawar yang resmi sebenarnya dalam semua penyakit buah pinggang ni.
Cuma saya tak nak sekarang you tak ambil peluang kepada minuman air barley dan air apa? Air celery. Seterusnya, you cuba cari fiber up yang saya keluarkan tu, sebab kita buat tu khas pun untuk masalah buah pinggang. Tetapi sebenarnya bukan buah pinggang. Pada asalnya dia khasnya awal-awal adalah untuk jaga bakteria. Tapi kebetulan kita dapati selain pada jaga bakteria, yang paling penting untuk jaga bakteria, body kita ni very important, jaga bakteria, untuk dia juga meningkatkan immunity dan sebagainya. Bakteria ni jangan main, banyak peranan dia tahu. Lepas tu dia juga menjaga lawas tak lawasnya kencing kita tu. Maklum saja dalam tu kan ada Arabic gum dan fiber, itu bagus. Satu lagi, you jangan lupa ambil buah-buahan tadi, sebab saya nak you ambil vitamin C. Sebab bila you bermasalah kidney ni, kadang-kadang you tak cukup banyak mineral ataupun banyak vitamin. Jadi kita paling kurang kena multivitamin lah sikit. Dan antara banyak vitamin yang saya nak tegaskan kat sini ialah D3K2. So ambil yang kita bagi tu, D3K2 tu, sebab ramai orang bermasalah buah pinggang tak cukup D3K2. Okey, waktunya dah cukup setengah jam. So kita dah habis line terakhir. Saya tengok jam sekarang. Sebab saya nak habis dengan cerita akar semalu dan buah kulim. Boleh ke tak? Ya, saya orang yang amat percaya kepada ubat-ubatan ataupun bukan ubat, penawar-penawar orang tua-tua ni. Sebab mereka dah banyak testimoni yang tak perlu bayar bilion-bilion nak keluarkan satu pil. Macam Panadol pun berapa bilion dia orang nak kena buat, 7-8 tahun. Tapi yang ni dah berapa ratus tahun dia orang dah, orang-orang asli, orang tua kita, orang kampung kita dah banyak testimoni. Kecuali kalau dah mati, orang maut, orang muntah ke, keluar darah ke, kita takkan makan lah. Tapi ramai dah kata insyaAllah dah ada testimoni sampai sekarang pun. Dan airnya pun kalau you minum dia clear, bukan ada masalah sampai menakutkan pahit, keluar jerawat ke, keluar ruam apa-apa. So akar semalu dengan buah kulim boleh, saya rekomenkan kepada anda. You tengok mana yang serasi. Serasi ni maksudnya macam ni, setengah orang dia ambil buah kulim dalam masa 2-3 bulan, result dia, kreatinin dia turun, GFR dia naik sikit-sikit. Kalau naik 1-2 poin pun cukup. Lepas tu bulan depan naik lagi 1 poin. Naik ni maksudnya daripada katakan 59 naik ke 61. Itu kira perubahan. 61 dia naik ke, kalau naik 65, you syukurlah, sujud syukur, you jangan main. So cara buah kulim tu you tahu kan, you potong 2. Lepas tu you ricik-ricikkan dia bagi kecil. Satu biji buah kulim tu boleh 1 periuk, lebih kurang 5 gelas air. 5 gelas air you rebus dia, bagi jadi setengah, minum 3 kali sehari. Bagi lebih kurang setengah cawan minumlah. Amalkan 2 atau 3 kali seminggu. Dia tak payah hari-hari pun, buat 2-3 bulan. Tengok macam mana, tengok result you. Sambilan tu selangkan dengan you punya salary pula. Ui, cun lah. Lepas tu nak cari akar semalu tu kat mana you jumpa, boleh tak? Ada ke padang-padang sekolah ke mana-mana. Ambil akarnya saja, cuci bersih-bersih, basuh elok-elok, 3-4 rangkai tu, dia punya rumpun akar dia tu, ambil 3-4, lepas tu cuci elok-elok, bersih-bersih, make sure. Lepas tu jangan ambil batang dia ke atas, akar ke bawah. Rebus dia dalam masa sama juga. Kalau 3-4 rumpun tu boleh lebih kurang 3-4 gelas air. Lagi sekali, masak periuk, selalunya you rebus dia sampai jadi setengah. Lepas tu you bagi suam, tahan tu nanti. Lepas tu minumlah. Dia tak rasa apa. Saya dah macam teh Cina je, okey. So boleh buat 2-3 kali seminggu. Sewaktu you selang-selikan dengan masih tetap salary tu, biar sampai 4-5 bulan. Tengok apa jadi result you. InsyaAllah paling busuk dia tak akan lebih menerukkan keadaan. Sebab apa? You sudah menjauhi diri daripada punca penyakit pada asal dulu kenapa dia berosak. Paling you kena ingat, makanan, buah-buahan, sayur-sayuran wajib. Lepas tu ada dia punya nuts, kacang-kacang dia. Lepas tu ada herba yang bagus. Saya cerita minyak yang terbaik tadi. Lepas tu ada lagi seperti akar semalu, buah kulim, fiber up, D3K2, vitamin vitamin C. Ada seorang lagi memperingatkan saya, kata boleh tak minum aloe vera? Boleh sangat-sangat. Aloe vera memang anti-inflammation pun very good. Jangan tak disiplin.
Itu masalah utama ramai daripada pesakit, termasuk yang bercakap ni pun kadang-kadang makanan orang Malaysia you cukup susah nak lawan kan, tahu tak? Tapi insyaAllah kalau you nampak habuan you untuk baik balik, memang ramai dah boleh pulih. Macam orang ramai baik pulih daripada diabetes. Saya mengharapkan, sebab selalunya orang tak bagi peluang untuk orang sakit buah pinggang ni mendapat harapan. Tapi saya sebagai bekas pesakit yang lebih teruk daripada buah pinggang, iaitu masalah kanser, bukanlah sombong, tapi Tuhan jadikan saya sakit tu memang ada hikmahnya. Makanya lah kita bertemu pada malam ini. Saya percaya sangat-sangat ada aturannya. So saya bagi doa, dan saya minta kawan-kawan di sini pun tekan like, love and share sebagai simbolik yang kita mendoakan kepada semua rakyat yang tengah sengsara, termasuk mereka yang sakit buah pinggang ni. Jangan putus asa. Saya tahu terutama sekali yang dah dialisis agak sukar, tapi cuba you tengok, masih ada lagi chance. Paling-paling saya nak cuba kurangkan daripada 3 kali pergi 2. Kalau pun kata tak boleh, saya percaya masih boleh. Dan pernah berlaku pun, pernah kita tolong buat pun. Jadi bukanlah kita cakap kosong. Kalau setakat 3 nak pergi 2, 2 nak pergi 1 tu, insyaAllah sangat-sangat. Jangan kita sombong, kita doakan dan kita beristiqomah. Perkataannya ialah disiplin dan ikut yang saya cerita malam ni dulu, baru kata boleh tak boleh. Selagi you tak ikut, you jangan kata. Okay? Itu berarti kita dah tak mau ikut fitrah yang mengatakan setiap penyakit tu ada ubatnya. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesihatan untuk anda semua. Semoga anda senyum-senyum semua, hati kena clear, dan anda orang yang baik, dan saya percaya anda orang baik dan akan tetap baik dalam segi penyakit apapun yang anda lalui. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Psikiatri di University Hospital, dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal, asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu. Kanser lah, diabetes, high blood pressure, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar. Orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai, saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk sama bantu you supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okey.